Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nafar Syed Zati binti Azizan, nombor matriks 202951. Saya merupakan pelajar dari kelas Puan Sri Rahayu, iaitu subjek hubungan etnik kumpulan 21. Okey, tugasan telah diberikan kepada kami. Maka kami memilih tajuk untuk membuat kajian tentang masyarakat Melayu Jawa. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Farisha, dan Maisarah, Sabrina, Syamira dan Ain. Okey, tajuk kajian yang kami pilih ialah pengetahuan belia pelbagai etnik tentang pantang larang masyarakat Melayu Jawa. Okey, sejauh mana pengetahuan belia pelbagai etnik di Malaysia pada zaman sekarang tentang pantang larang masyarakat Melayu Jawa. Okey, seperti yang kita semua tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan etnik. Terdapat 3 kaum terbesar di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Okey, di dalam kelompok kaum tersebut terdapat pelbagai pecahan etnik yang sudah semestinya mempunyai pelbagai budaya, bahasa, kepercayaan dan adat resam yang tersendiri. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang pengenalan masyarakat Melayu Jawa. Okey, orang Jawa dari segi zahirnya berkulit sawo matang, berbadan sederhana besar dan tegap, dan selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Okey, etnik Jawa merupakan sebahagian daripada kelompok Melayu yang terdapat di Malaysia dan sudah lama bertapak di sini. Pada masa ini, penempatan orang Jawa tertumpu di bahagian barat Semenanjung Malaysia, terutama di bahagian barat Johor, Selangor dan Perak. Okey, dipercayai tempat yang mula-mula diduduki adalah di kawasan Padang Parit Jawa Muar. Orang Jawa berhijrah ke Tanah Melayu pada awal abad ke-20 untuk bekerja sebagai buruh di ladang kopi, ladang getah dan juga di lombong-lombong biji timah. Kedatangan mereka ke Tanah Melayu bukan sahaja untuk bekerja di ladang, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik dan sosial. Menurut Wikipedia, kebanyakan imigran Jawa yang datang ke Tanah Melayu berasal dari beberapa buah daerah di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti dari kawasan Madiun, Ponorogo, Kudrajo, Lebumin, Demak dan Magelang. Sejarah mengatakan bahawa imigran Jawa berhijrah ke beberapa pulau lain sebelum datang ke Tanah Melayu. Antara pulau yang menjadi kawasan penempatan mereka ialah Singapura dan Palembang. Etnik Jawa era 60-an menggunakan nama yang agak unik seperti Suparji, Wagiman, Supendi dan sebagainya untuk kaum lelaki, dan nama seperti Supinah, Tukijah, Jumitun dan Tukiyim untuk kaum perempuan. Mereka juga sering menggunakan nama gelaran seperti Man Gandin, Ahmad Ering, Layaman Gondol dan sebagainya. Namun, nama dan gelaran itu kini tidak diguna pakai lagi seiring dengan peredaran zaman. Sekian sahaja daripada saya. Sekarang saya akan bercakap tentang objektif kajian kami. Objektif kajian kami adalah mengenai pasti tahap pengetahuan belia terhadap pantang masyarakat etnik Jawa. Objektif ini ditetapkan bagi mendapatkan maklumat tentang sejauh mana mereka mengetahui tentang pantang larang masyarakat etnik Jawa. Objektif kajian yang kedua adalah menilai tahap penerimaan belia pelbagai etnik terhadap pantang larang etnik Jawa. Objektif ini ditetapkan supaya kami dapat mengetahui sama ada belia zaman moden ini dapat menerima amalan pantang larang masyarakat etnik Jawa atau tidak. Dan objektif kajian kami yang ketiga adalah mengkaji tahap kerelevanan pantang larang etnik Jawa kepada belia masa kini. Nama saya Syamira Rashika binti Ramli dan sekarang saya akan persembahkan mengenai metodologi kajian kami. Baiklah, tujuan
kajian kami dijalankan ialah bagi mengetahui pengetahuan belia dalam pelbagai etnik di Malaysia mengenai pantang larang masyarakat Melayu Jawa, dan juga bagi mendapatkan keputusan bagi kajian kami, dan juga bagi menjawab kepada persoalan kajian kami telah menjalankan kaedah soal selidik. Dan bagi soal selidik kami pula, kami gubal melalui Google Form dan kami sebarkan kepada responden melalui WhatsApp, dan seramai 50 orang responden telah menjawab borang soal selidik kami, dan 50 orang responden ini adalah secara rawak mengikut kesudian untuk menjawab dan kesudian untuk menjawab memberikan kerjasama untuk menjawab borang soal selidik kami. Seterusnya, demografi responden iaitu merupakan bahagian pertama dalam borang soal selidik kami. Terdapat 6 ciri-ciri responden yang telah menjadi pilihan kami, iaitu pertama ialah jantina responden sama ada lelaki atau perempuan. Yang kedua adalah agama, sama ada beragama Islam ataupun Hindu atau Buddha ataupun Kristian. Yang ketiga merupakan umur, iaitu 18 tahunan ke atas, iaitu belia. Seterusnya merupakan bangsa, sama ada berbangsa Melayu, Cina, India maupun Bumiputera daripada Sabah maupun Bumiputera daripada Sarawak. Seterusnya yang kelima yang menjadi ciri-ciri responden kami adalah asal tempat tinggal, sama ada daripada kawasan bandar maupun luar bandar. Dan yang terakhir merupakan latar belakang pendidikan, sama ada responden mempunyai taraf pendidikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM maupun STPM ataupun diploma ataupun staraf, dan juga ataupun responden mempunyai taraf pendidikan ijazah sarjana muda maupun sarjana maupun Dr. Falsafah. Sekian sahaja metodologi daripada kami. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain Nadira binti Rosli, nombor matrik 203287. Saya akan menerangkan tentang dapatan kajian. Mengikut analisis yang kami dapati daripada dapatan kajian adalah seramai 50 orang responden yang terdiri daripada pelbagai etnik. Latar belakang responden melibatkan aspek jantina, agama, umur, bangsa, asal tempat tinggal dan latar belakang responden yang berbeza. Assalamualaikum. Mengikut jantina, Raja 1 menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina belia pelbagai kaum yang mempunyai taraf kewarganegaraan Malaysia. Seramai 7 orang responden adalah jantina lelaki bersamaan dengan 14%, manakala jantina perempuan adalah seramai 43 orang responden bersamaan 86%. Mengikut agama, kebanyakan responden terdiri daripada agama Islam iaitu seramai 44 orang ataupun 88%. Manakala agama Kristian terdapat 4 orang iaitu 8%. Hindu dan Buddha masing-masing terdapat 1 orang responden iaitu 2%. Mengikut umur, 1 orang responden dalam golongan umur 18 hingga 19 tahun iaitu seramai 2%. Manakala 40 orang responden ataupun majoriti dalam golongan umur 20 hingga 21 tahun iaitu sebanyak 80%. Kemudian, responden yang berumur 22 hingga 33 tahun adalah seramai 4 orang iaitu 8%, dan responden 24 tahun dan ke atas adalah seramai 5 orang iaitu 10%. Mengikut bangsa Melayu
terdapat majoriti iaitu 40 orang sebanyak 80%. Manakala bangsa Cina, Bumiputra, Sabah dan Sarawak masing-masing terdapat 3 orang iaitu 6%. Bangsa India seramai 1 orang bersamaan 2%. Mengikut asal tempat tinggal, responden yang berasal dari bandar 32 orang bersamaan dengan 64%, manakala responden yang berasal dari luar bandar adalah seramai 18 orang bersamaan 36%. Mengikut latar belakang pendidikan, terdapat 3 orang responden yang mempunyai latar belakang pendidikan SPM sebanyak 6%, manakala 17 orang responden dengan latar pendidikan STPM atau diploma atau setara sebanyak 34%, dan responden paling ramai mempunyai latar belakang pendidikan ijazah sarjana muda seramai 30 orang iaitu 60%. Yang seterusnya adalah kajian mengenal pasti tahap pengetahuan belia terhadap pantang larang masyarakat etnik Jawa. Raja 7 menunjukkan tahap pengetahuan belia terhadap pantang larang masyarakat etnik Jawa. Yang antara soalan yang diajukan adalah, adakah mereka mengetahui mengenai pantang larang tersebut, iaitu tidak elok mencium tangan kanak-kanak kerana dikhawatiri sudah dewasa menjadi orang yang suka meminta-minta. Seramai 23 orang ataupun 46% yang mengetahui tentang pantang larang ini, manakala seramai 57 orang iaitu 54% tidak mengetahui tentang pantang larang ini. Soalan kedua adalah, dilarang keluar pada hari Sabtu kerana merupakan hari yang kurang baik. Seramai 5 orang ataupun 10% sahaja yang mengetahui tentang pantang larang ini, manakala yang 45% ataupun 90% orang yang tidak mengetahui tentang pantang larang ini. Kemudian, penyataan tentang pantang larang ketika isteri hamil, suami ditegar membunuh haiwan dikhawatiri janin menyerupai haiwan yang dibunuh. Sebanyak 60% ataupun 30 orang yang mengetahui tentang larang ini, manakala sebanyak 40% ataupun 20 orang yang tidak mengetahui tentang pantang larang ini. Kemudian, larangan menggoyangkan kaki ketika makan kerana nanti syaitan akan mengikat kaki. Seramai 18 orang ataupun 36% yang mengetahui tentang pantang larang ini, manakala 32 orang ataupun 64% yang tidak mengetahui tentang pantang larang tersebut. Soalan yang seterusnya adalah, tegahan memukul orang lain dengan penyapu kerana dikhawatiri yang dipukul mengalami nasib yang malang. Seramai 22 orang ataupun 44% yang mengetahui tentang pantang larang tersebut, manakala 28 orang ataupun 56% yang tidak mengetahui tentang tentang pantang larang tersebut. Yang soalan ke-6 adalah, memakan bahagian leher ayam menjadikan seseorang itu berkepala teling. Seramai 25 orang ataupun 50% yang mengetahui tentang pantang larang ini, dan 25% yang lain, 25 orang yang lain tidak mengetahui tentang pantang larang ini. Yang seterusnya adalah, tidak digalakkan bercakap benar bagi menjaga perasaan orang lain. Seramai 27 orang yang mengetahui tentang pantang larang ini, iaitu 54%, dan seramai 23 orang atau 46% yang tidak mengetahui tentang pantang larang ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Seterusnya merupakan dapatan kajian 4.3 iaitu menilai tahap penerimaan belia pelbagai etnik terhadap Pantalaran etnik Jawa. Okey, bagi soalan ini, bahagian ini untuk mendapatkan respon daripada responden, kami telah memilih skala Likert iaitu skala 1 hingga 5 bagi mengetahui tahap penerimaan responden terhadap kajian kami. Yang pertama sekali merupakan skala 1 iaitu sangat tidak setuju. Yang kedua merupakan tidak setuju. Skala yang ketiga tidak pasti. Skala yang kelima setuju. Skala keempat setuju dan skala kelima merupakan sangat tidak bersetuju dengan pernyataan di dalam borang soal selidik yang telah kami sediakan. Seterusnya, ini merupakan analisis data iaitu dapatan yang telah kami dapatkan melalui borang soal selidik kami. Yang pertama sekali, kami telah menyediakan sebanyak 6 soalan dalam bahagian ini. Soalan pertama ialah bagi mengetahui dan memahami Pantalaran dengan baik, adakah responden mengetahui dan memahami Pantalaran masyarakat etnik Jawa dengan baik? Majoriti berpendapat tidak pasti iaitu sebanyak 42% bersamaan dengan 21 orang daripada 50 orang responden menjawab tidak pasti. Dan paling sedikit responden menjawab ada 2 di sini iaitu sangat tidak pasti dan tidak pasti iaitu seramai 4 orang bersamaan dengan 8% responden. Dan bagi soalan kedua, responden dapat menyesuaikan diri bergaul dengan masyarakat etnik Jawa yang masih mengamalkan Pantalaran dengan ketat dan juga dengan penuh tradisi. Itu bagi soalan kedua. Yang dapatannya majoriti atau kebanyakan dan yang paling kerap jawapan yang kami terima daripada responden adalah tidak pasti juga, iaitu sebanyak 21 orang daripada 50 orang responden menjawab tidak pasti bersamaan dengan 42% dan paling sedikit responden menjawab sangat tidak setuju iaitu seramai 1 responden bersamaan dengan 2%. Dan bagi soalan ketiga, amalan Pantalaran memberikan masyarakat Jawa sebuah identiti yang unik dan bagi pernyataan ini, responden paling kerap bersetuju dengan pernyataan ini, maafkan saya, iaitu seramai 23 orang responden daripada 50 orang responden bersamaan dengan 46% menyatakan persetujuan mereka dengan pernyataan ini dan seramai 1 responden sangat tak setuju dengan pernyataan ini iaitu bersamaan dengan 2%. Dan bagi soalan keempat, iaitu amalan Pantalaran masih relevan untuk diamalkan asalkan tidak bercanggah dengan syariah Islam, dan majoriti menjawab setuju iaitu 34% daripada responden bersamaan dengan 17 daripada 50 orang responden. Dan paling sedikit responden menjawab sangat tak setuju iaitu 5 orang bersamaan dengan 10%. Bagi soalan kelima, amalan Pantalaran memberikan pengajaran yang baik kepada masyarakat kini. Majoriti menjawab sangat setuju iaitu seramai 18 orang bersamaan dengan 36% daripada responden. Dan paling sedikit responden menjawab sangat tak bersetuju dengan pernyataan ini iaitu 1 orang responden bersamaan dengan 2%. Dan bagi soalan yang terakhir iaitu soalan yang keenam, responden tidak mempercayai Pantalaran kerana bersifat tahyul dan ianya juga bercanggah dengan gaya hidup mereka. Dan kebanyakan responden menjawab tidak pasti iaitu 22 orang daripada 50 orang bersamaan dengan 44%. Dan juga paling sedikit responden menjawab menjawab tak setuju dengan 5 orang daripada 50 orang responden itu bersamaan dengan 10%. Daripada kajian ini, saya akan nyatakan minnya setelah dikalikan kekerapan dengan skala-skala tadi 1 sehingga 5, kemudian saya bahagikan dengan jumlah responden untuk mendapatkan min. Inilah min bagi soalan pertama iaitu sebanyak 2.9, min bagi soalan kedua sebanyak 3.5, min soalan ketiga merupakan 3.98, bagi soalan keempat sebanyak 3.46 minnya, yang kelima
3.8 dan yang terakhir minnya merupakan 3.12. Oleh itu dapat saya simpulkan kebanyakan daripada responden adalah tidak pasti akan penerimaan mereka terhadap Pantalaran Etnik Jawa. Setelah saya rumuskan daripada dapatan min yang kami dapatkan daripada daripada soal selidik yang telah kami jalankan. Itu saja daripada saya. Dan ini merupakan rajah dapatan kajian kami yang keempat, iaitu dapat kajian tentang tahap kerelevanan Pantalaran Etnik Jawa pada bila masa kini. Bagi pantang larang, yang pertama adalah pantang larang seperti Tegahan mengambil gambar bertiga adalah tidak relevan kerana mengambil gambar secara bertiga mengenai fitnah di media sosial. Majoriti daripada bila bersetuju bahawa pantang larang ini tidak relevan dan manakala hanya minoriti sahaja yang tidak setuju tentang pantang larang ini, bahawa pantang larang ini tidak relevan. Dan pantang larang yang kedua adalah Tegahan memukul orang lain dengan objek seperti penyapu, mengajar masyarakat agar tidak sewenang-wenangnya menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Majoriti daripada bila adalah setuju terhadap kenyataan ini, manakala hanya 3 orang saja tidak setuju. Pantang larang yang ketiga adalah pantang larang seperti perlu memohon keizinan sebelum mengambil air di sumur masih relevan di zaman moden kerana mengajar masyarakat supaya menghormati alam sekitar. Majoriti pada bila, iaitu seramai 24 orang, bersetuju bahawa pantang larang ini masih relevan manakala 6 orang tidak setuju terhadap kenyataan ini. Dan pantang larang yang keempat adalah perbuatan seperti sikap tidak suka berterus terang hingga menjejaskan kebenaran dipraktikan kerana perbuatan sedemikian menjadikan seseorang individu itu berperilaku hipokrit. Kebanyakan bila bersetuju tentang pantang larang ini, bahawa pantang larang ini adalah relevan, manakala hanya 4 orang tidak setuju terhadap kenyataan ini. Dan akhir sekali, pantang larang Tegahan membunuh binatang di kiri janin menjadi seperti binatang yang dibunuh adalah tidak relevan kerana tubuh yang melipukan segala ketentuan. Kerana Tuhan yang melipukan segala ketentuan. Hanya 6 orang tidak setuju terhadap kenyataan ini, manakala 29% bila setuju bahawa pantang larang ini adalah tidak relevan. Dan ini merupakan carta tahap kerelevanan pantang larang etnik Jawa kepada bila masa kini. Dan daripada carta ini dapat disimpulkan bahawa pantang larang masyarakat etnik Melayu Jawa relevan terhadap kehidupan mereka pada zaman moden ini. Dan Tegahan memukul orang. Assalamualaikum semua, nama saya Maisara binti Otto. Okey, saya akan menterangkan tentang pengalaman ketika macam mengendalikan kursus ini. Okey. Pertama sekali, apa yang saya tahu masyarakat Jawa semasa saya mengenali bahawa masyarakat Jawa ni yang terkenal lah dengan ilmu perdukunan atau ilmu hitam. Sebenarnya saya punya pengalaman luas tentang benda ni sebab saya pernah bekerja dekat sektor kilangan dekat Johor Bahru. Okey. Semasa cuti sen hari itu saya pernah kerja dekat syarikat elektronik. Okey. Semasa tunggu STPM pun saya pernah bekerja dekat syarikat elektronik dekat area Tamboi, Atau ni. Okey, saya nampak banyak sangat benda lah yang sangat menarik bagi saya. Okey, yang pertama tentang keindahan Jawa tu sendiri terselah sebenarnya. Okey, sebut saja Jawa, kita akan pasti fikir mereka punya rupa parasi cantik, dan itu memang iya, sangat saya iakan. So, itulah yang saya nampak sebenarnya saya bekerja dekat sana. Okey, yang pertama saya mengetahui bahawa masyarakat Jawa ni amat terkenal dengan ilmu perdukunan atau ilmu hitam. Mereka kalau benda-benda bab kecantikan macam susuk, mereka sebenarnya lagi power, ataupun macam
macam santau, mereka tak puas hati dengan orang. Sebenarnya mereka mempunyai ilmu tu lah, pelaris dagangan. Kita biasa dengar macam tengok video ataupun movie, macam bak bakso, apa semua dia letak kain buruk ataupun kain buruk, benda-benda yang macam kotor dekat dia punya kuah sup tu untuk melariskan dagangan dia sebenarnya. Dan itu memang betul, realiti betul. Memang banyaklah yang saya suka berkomunikasi dengan mereka. Macam cuma dapatkan info-info yang selama ni kita fikir kita cakap je sebenarnya, tapi itulah mereka katakan. Okay, makanya masyarakat Jawa sangat benda ini saya mengiyakan lah. Memang masyarakat Jawa memang cakap apa-apa sama makannya memang sedap, memang power. Itu saya memang tak nafikan lah, sebab saya antara penggemar makanan Jawa sebenarnya. Tapi kita cuma macam berserah je lah, mudah-mudahan tidaklah benda tu diletakkan sebagai pelaris-pelaris seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, mengamalkan ada tradisi mereka seperti memakai pakaian tradisional Jawa seperti hari perkahwinan ataupun mereka masih mengamalkan sebenarnya baju Jawa ataupun macam dia macam kebaya macam tapi penuhlah dengan keaslian Jawa tu, nampak sikit lah. Jika awak orang Jawa macam awak nampak lah ni macam okey, dia memang orang Jawa. Dan saya suka sangat dengan keunikan Melayu Jawa ni memang terselah. Selain daripada persamaan bahasa, macam kita tak sama dengan bahasa kita, so dia ada dialek, tapi mereka faham lah bahasa Melayu macam mana. Macam bahasa Jawa ni dia unik sebenarnya. Jikalau didengar, dia memang menjadi satu bahasa yang cantik bagi saya. Dialek dia cantik semua, memang jauh beza lah dari bahasa Melayu. Okey, itu sahajalah daripada saya tentang pengalaman yang semasa menjalankan aktiviti ini. Okey, dan juga pengalaman asli saya lah, asal saya sebenarnya, dan saya jadikan ini sebagai macam satu keunikan bagi saya, sebab saya suka belajar benda-benda yang something buat kita rasa wow, selama ni kita tak tahu. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Bye.